Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Malaysia. Saya ucapkan anda bersama saya Janah Jalidar dalam program 7 Soalan KPT, dan pada hari ini kami akan mengupas isu mengenai sukan di IPT, dan bersama-sama kita pada hari ini ialah Datuk Dr. Pekan Ramli, iaitu Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan Kementerian Pengajian Tinggi. Terima kasih Datuk kerana sudi hadir di studio kami pada hari ini. Ya, sama-sama. Baik, sihat Datuk? Alhamdulillah. Datuk, kita terus kepada 7 soalan. Jadi yang pertamanya, pelajar di institusi pengajian tinggi IPT ini kita tahu disaran untuk bergiat aktif dalam bidang sukan, sejajar dengan hasrat kerajaan menjadikan IPT sebagai pemangkin budaya sukan dalam membangunkan sukan di negara ini. Jadi Datuk, mungkin boleh Datuk rungkaikan apakah itu dasar pembangunan sukan IPT atau singkatannya DPS IPT. Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Kalau kita menyentuh tentang DPSIPT adalah pendasar pembangunan sukan Institusi Pengajian Tinggi yang dilancarkan pada tahun 2009 dulu oleh Kementerian Pengajian Tinggi, sebenarnya adalah lanjutan daripada peranan IPT yang seperti mana yang digariskan dalam Dasar Sukan Negara DSN, di mana dalam Dasar Sukan Negara 2009 pada ketika itu juga menyebut dua peranan utama IPT, iaitu yang pertama adalah kerajaan mengharapkan agar IPT ini dapat memberikan lebih banyak tempat ataupun ruang kepada atlet untuk menyambung pengajian di IPT, dan yang keduanya ialah selain daripada memberikan banyak ruang untuk menyambung pengajian, pada waktu yang sama juga mengharapkan apabila atlet itu menyambung pengajian di IPT, mereka terus bergiat aktif, mereka terus bergiat cergas waktu belajar, dan pada waktu yang sama juga meningkatkan prestasi mereka dalam sukan. Jadi dari situlah wujudnya DPSIPT ini, di mana DPSIPT ini juga memberikan dua objektif utama ataupun mensasarkan dua objektif yang pertama. Yang pertama adalah untuk melahirkan thinking atlet yang bijak, yang pada waktu yang sama juga bila bersukan tu mereka menggunakan orang kata status mereka sebagai atlet tu lebih bijak lah setiap kali beraksi. Dan yang keduanya adalah kerajaan mahu mensasarkan ataupun mengharapkan supaya 30% daripada atlet IPT ini dapat mewakili negara dalam setiap kejohanan besar ataupun tamasya sukan besar. Itulah DPSIPT sebenarnya yang kita dapat lihat memberikan penekanan juga kepada pembudayaan sukan. Wujudnya program-program kecemerlangan sukan di IPT, kita ada 8 pusat kecemerlangan sukan dan kita ada 13 pusat sukan tumpuan, dan pada waktu yang sama juga wujudnya universiti-universiti yang menawarkan begitu banyak program sukan sekarang ini. Kita ada 12 universiti awam menawarkan program sukan dan ada 10 universiti swasta yang menawarkan program sukan, dan kita ada lebih kurang 49 program sukan daripada peringkat diploma sampailah ke peringkat PhD. Menarik. Ini Datuk, mungkin boleh Datuk ceritakan pula mengenai laluan khas bagi atlet-atlet Datuk. Ini sebenarnya laluan khas atlet ni satu kita katakan satu nilai tambah kepada kalau atlet kita tahu atlet kita yang menumpukan kepada sukan ini bukan semua di antara mereka ini yang juga orang kata bijak dalam akademik ataupun mempunyai pencapaian yang baik dalam akademik. Kerana mereka dah bersukan, sudah pastilah pencapaian akademik mereka itu mungkin di tahap sederhana saja. Jadi bila mereka nak masuk ke IPT ini, mereka perlu bersaing dengan sudah pastilah yang bukan atlet yang memberikan lebih tumpuan kepada pelajaran mereka. Jadi keputusan mereka agak sederhana. Kebanyakan daripada mereka, bukan semualah, ada juga atlet yang cemerlang. Jadi KPT mewujudkan satu laluan khas atlet. Laluan khas atlet ini adalah satu laluan khas yang diberikan secara orang kata macam green lane kepada mereka, dan tak perlu bersaing dengan pelajar-pelajar luar sama, bukan mengikut merit lah, tapi mereka layak. Mereka ni diberikan laluan khas dengan kelayakan yang minimum, dan mereka akan mereka akan ditawarkan tempat pengajian secara orang kata automatik lah. Jadi ini satulah kita katakan penghargaan kepada mereka. Pada waktu yang sama juga sebenarnya ia memberikan benefit balik kepada IPT yang memerlukan mereka ini untuk membawa nama bukan saja kejayaan kepada peringkat universiti, tetapi juga kepada Kementerian Pengajian Tinggi, dan kita mengharapkan mereka cemerlang mewakili negara sehingga ke peringkat antarabangsa.
Kalau kita tahu sukan yang ada di negara ini banyak sebenarnya, tapi kita nak tahu apa program-program yang ditawarkan sukan di IPT itu sendiri. Okey, kecenderungan universiti sekarang bila adanya DPSIPT ini dan kemudiannya wujudnya pusat-pusat kecemerlangan sukan di IPT ini. Jadi IPT ini sudah mempunyai orang kata fokus mereka untuk memilih atlet daripada sukan mana yang mereka dipertanggungjawabkan. Umpamanya kita dapat lihat di sini kalau macam sukan rugby ini, kita berikan PKS itu, pusat kecemerlangan sukan rugby ini, kepada UPM. Jadi kebanyakan atlet-atlet rugby yang ada yang sedang belajar sekarang, yang ada di sekolah sukan Tengku Malakota Ismail ataupun yang ada di negeri-negeri yang memang atlet mereka ni memang hebat dan orang kata nak menyambung pengajian, jadi mereka ni sudah pastilah kita akan salurkan ke PKS rugby kita. Dan begitu juga dengan katalah sukan golf umpamanya. Pemain-pemain golf terbaik yang ada di negara kita, pemain amatur, bila mereka nak menyambung pengajian dan mereka berada pada handicap yang baik, yang tinggi, yang melepasi syarat yang diperlukan, mereka akan ditawarkan masuk ke Akademi Golf Nasional, iaitu program pusat kecemerlangan sukan golf kita di Universiti Utara Malaysia. Ini dua contoh yang saya dapat kongsikan. Dato', kita tahu ada program projek B10 Sepantas Kilat. Kita ingin tahu apa sebenarnya projek B10 Sepantas Kilat ini. Ya, ini satu inisiatif yang orang kata yang mungkin membuka mata kepada peminat dan juga penyokong olahraga yang negara kita dan juga kepada Persatuan Sukan Terbabit. Kerana bila kita melancarkan program B10 ni, yang kita panggil projek B10 ni adalah sebenarnya projek larian di bawah 10 saat. Ini satu idea baru yang bila kita lancarkan, bila yang Berhormat Menteri KPT melancarkan, ia membuka mata orang kata rakyat negara kita, terutama daripada sukan olahraga, kerana mereka mengatakan bahawa sepatutnya projek B10 ni dah lama diadakan di negara kita. Satu projek yang lebih berfokus dan alhamdulillah projek B10 ini mendapat sokongan daripada Yang Berhormat Menteri dan juga Kementerian Pengajian Tinggi dan melancarkannya dan memberikan peruntukan yang besar yang kita anggap ini satu program yang sangat berimpak tinggi dan boleh meningkatkan visibility bukan saja KPT tetapi juga jika mencapai objektif yang kita harapkan. Itu sebabnya program ini diletakkan sebagai satu program Bitara KPT. Baik, menarik. Jadi Dato', pencapaian atlet bagaimana di IPT dan juga di peringkat kebangsaan? Adakah memberangsangkan atau bagaimana? Alhamdulillah, kalau kita dapat lihat, yang boleh saya kongsikan, saya tidak bercakap orang kata tidak berdasarkan fakta lah kan. Kita melihat kepada statistik saja dulu, walaupun tidak ada kajian empirical yang menunjukkan bahawa atlet-atlet IPT ni yang orang kata yang dibuktikan bahawa menyumbang kejayaan kepada negara kita. Tetapi saya boleh memberi contoh kepada, kalau kita relatekan dengan dasar di PSIPT ini, sebenarnya kita telah mencapai sasaran lebih 30% atlet negara kita yang mewakili negara dalam pelbagai tamasya sukan besar. Saya ambil kira kita mengambil kira pencapaian kita di tamasya sukan SEA 2018 di Filipina dulu. 700 lebih atlet dekat kontingen Malaysia, 230 lebih itu adalah atlet IPT. Dan pencapaian, saya mengambil kira pencapaian pingat emas saja, daripada kita dapat pada waktu itu 55 pingat emas, 29 pingat emas tu, lebih 50% itu adalah disumbangkan oleh atlet IPT. Itu dah mencapai sasaran. Dan kemudiannya sukan SEA di Vietnam, walaupun pencapaian kontingen negara kita di tempat yang ke-6 keseluruhan, tetapi daripada lebih kurang 600 atlet yang mewakili kontingen Malaysia, lebih kurang 124 saja atlet IPT, tetapi pencapaian pingat emas yang diperolehi oleh kontingen Malaysia iaitu 39 pingat emas tu, 25 pingat emas disumbangkan oleh atlet IPT. Jadi ini menunjukkan bahawa atlet kita memang konsisten dan prestasi mereka sebenarnya makin lama makin meningkat dengan adanya program-program yang kita katakan diletakkan di bawah dasar pembangunan sukan Institut Pengajian Tinggi itu tadi. Jadi mungkin tadi kita memberitahu mengenai pencapaian di peringkat kebangsaan dan sebagainya. Ada tak mungkin pencapaian-pencapaian yang lebih lagi daripada itu? Mungkin boleh kongsikan bersama kami.
Okey, mungkin di peringkat antarabangsa lah umpamanya kan. Kalau yang terbaru ni, Sukan Olimpik kita dapat lihat bahawa kali ini daripada Sukan Olimpik di Tokyo tahun lepas, daripada 30 atlet yang layak beraksi di Sukan Olimpik, 9 daripada mereka adalah atlet IPT. Jadi ini satu pencapaian yang sangat tinggi yang kita harapkan, memang mencapai sasaran 30% atlet yang mewakili negara. Dan yang paling besar sekarang ni adalah yang terbaru, pencapaian yang terbaru di Turki baru-baru ini, di mana kita pertama kali menyertai kejohanan First World University Combat Sport yang diadakan di Samsun, Turki. Daripada 6 acara sukan yang dipertandingkan, kita cuma menghantar 2 acara saja ataupun menyertai 2 acara saja, iaitu acara wushu dan juga acara karate. Di mana pencapaian yang di luar jangkaan apabila kita berjaya memenangi 3 pingat emas, 3 pingat perak, 1 pingat gangsa dalam acara wushu dan 3 pingat gangsa dalam acara karate. Itu di level dunia ni satu pencapaian yang sangat baik untuk kita. Baik Datuk, tadi kita telah pun memberitahu mengenai pencapaian-pencapaian pelajar-pelajar di IPT dalam sukan kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Mungkin ada harapan Datuk ingin katakan mengenai sukan di IPT itu sendiri? Baiklah, kalau kita nak pergi melihat way forward kepada pencapaian prestasi atlet IPT lah umpamanya. Selain kita nanti akan review balik semula dasar bangunan sukan di pengadilan tinggi itu, kalau sekarang ni meletakkan 30% kontingen Malaysia datang daripada atlet IPT, mungkin kita nak review balik semula, mungkin meningkatkan sedikit lagi peratusan tersebut. Tetapi pada waktu yang sama juga, kita juga KPT juga mengharapkan supaya mungkin kita dapat melahirkan pemenang pingat emas yang pertama atau penyumbang pingat emas yang pertama di Sukan Olimpik datang daripada atlet IPT Malaysia. Itu yang kedua lah. Yang ketiga juga, kita juga mengharapkan supaya dalam kejohanan World University Game ataupun lebih dikenali dengan Universiade, kita akan dapat mencapai sasaran pingat emas yang pertama yang boleh kita sumbangkan menerusi Universiade ini. Itu antara kita katakan sasaran yang paling besar lah yang kita nak meletak kepada halu tuju kita pada masa yang terdekat ini. InsyaAllah kita doakan semoga pelajar-pelajar kita di IPT dapat membina nama di persada dunia. Baik Datuk, banyak sebenarnya lagi kita ingin bincangkan, ingin kupas lagi mengenai sukan di IPT ini, tapi kita hanya ada 7 soalan. Nama program pun 7 soalan KPT sahaja. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi hadir di studio kami pada hari ini. Kita bersama dengan Datuk Dr. Pekan Ramli, iaitu Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan Kementerian Pengajian Tinggi pada ini. Dan untuk itu, sekian dahulu 7 soalan KPT bersama saya Jannah Jaridar untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.